أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. الفضيلة Tuan Imam, Al-Afadilah, Tuan-tuan guru, para alim ulama, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, limpah kurnianya, pada malam yang berbahagia ini kita sekali lagi dipertemukan, dihimpunkan di dalam majlis halaqah ilmu sambil kita niat i'tikaf. Sama-sama kita pasakkan niat biarlah kehadiran kita ini semata-mata kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala dan juga kerana ingin berusaha mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga majlis kita dikurniakan sakinah, ketenangan dalam hati kita. Para malaikat melebarkan sayapnya. Allah Subhanahu wa taala melimpah ruahkan rahmatnya, dan semoga nama-nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi hamba yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah seperti biasa kita selawat terlebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Yang ada kitab pada muka surat 321, muka surat 321 iaitulah pada tajuk besarnya tanda keimanan yang hebat dalam peperangan ini, iaitulah peperangan Badar Al-Kubra. Antara yang diceritakan oleh penulis tentang peristiwa-peristiwa yang hebat yang dilalui oleh para sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Di dalam peperangan ini keimanan mengatasi hubungan antara ibu, antara anak dan juga ayah, antara hubungan adik-beradik dan sebagainya. Ada daripada kalangan sahabat yang dia berhadapan dengan abangnya, ada yang berhadapan dengan adiknya daripada kalangan musyrik. Dan yang terakhir bicara kita iaitulah peristiwa bagaimana Umayyah terbunuh. Umayyah yang merupakan tuan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi. Bagaimana peristiwa saat ketika mana dia menyeksa Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu di bumi Mekah Al-Mukarramah. Orang yang paling banyak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi radhiyallahu anhu. Peristiwa bagaimana dia telah meletakkan batu yang besar di atas tubuh badan Sayyidina Bilal ni antara peristiwa yang sangat masyhur yang biasa kita dengar tentang peristiwa keimanan yang hebat Sayyidina Bilal bin Rabah. Bagaimana dibuka seluruh pakaiannya, tuan-tuan, diletakkan di tengah-tengah terik panas matahari, dan kemudiannya diletakkan batu yang besar di atas tubuh badannya. Jadi siksaan yang sangat dahsyat dikenakan. Dan dia telah mengatakan kepada Sayyidina Bilal, kamu akan terus begini, kamu akan terus begini. Maknanya seolah-olah tidak ada peluang, tidak ada pertolongan untuknya, sehinggalah kamu mengkufuri Muhammad dan kamu beriman kepada Al-Lata dan Uzza. Tetapi apa jawab Sayyidina Bilal? Sayyidina Bilal menyebutkan Ahad. Yang ini memperlihatkan keimanannya yang tinggi. Subhanallah, tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, dan dalam peristiwa perang Badar Al-Kubra, Sayyidina Bilal ni telah berjaya membunuh tuan dia ni. Yang sebelum itu tuan dia telah meminta kepada sahabat karibnya, iaitulah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, untuk melindunginya. Tapi Sayyidina Bilal ni bila tengok Umayyah yang berada di sisi Abdul Rahman bin Auf, tengok Umayyah, dia tak boleh tahan. Dia kata, aku tidak selamat kalau dia selamat. Dan akhirnya terbunuhlah Umayyah bin Khalaf, laknatullahi alaih. Muslimin, para jemaah sekalian,
Antara kisah yang selanjutnya pada muka surat 321, pada hari itu yang keempat, peristiwa ataupun kisah yang keempat. Ringkas yang disebutkan yang keempat ini, iaitulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah membunuh bapa saudaranya sebelah ibunya, iaitulah Al-As bin Wa'il bin Hisham bin Al-Mughirah, bapa saudara dia. Kisah Al-As bin Wa'il ni, tuan-tuan, dialah orang yang menzalimi. Kalau ingat satu peristiwa Hiflul Fudul, kisah Hiflul Fudul, terjadinya peristiwa Hiflul Fudul sebelum kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimeterai satu perjanjian ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi lagi. Perjanjian ni Nabi sallallahu alaihi wasallam puji, iaitulah perjanjian yang diadakan di rumah Abdullah bin Jada'an. Perjanjian itu pula adalah perjanjian menegakkan keadilan. Mana sahaja orang-orang di Mekah yang mereka ini ditindas, dizalimi, pasti akan ditegakkan keadilan kepada mereka. Padahal Islam belum sampai lagi masa itu. Nabi SAW belum lagi dilantik menjadi Nabi Allah. Peristiwanya bermula daripada apabila ada seorang daripada Yaman, orang kampung datang daripada Yaman, dia pergi ke Mekah jual barang-barang, jual barang Yaman, barang kampung dia. Dan dia datang tu dalam keadaan ihram. Sampai itu dia pun jual. Dibeli oleh Al-As bin Wa'il As-Sahami. Al-As ni dia pakcik kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Al-As ni beli, tuan-tuan, kemudian dia menahan bayaran kepada atas pembelian dia itu. Dia tak bayar, dia ambil, dia tak bayar. Dan sebenarnya bukan dia tak bayar tu kerana dia tak ada duit, tak ada wang dan sebagainya, tapi dia memang jenis orang yang suka berhutang tetapi dia tidak mahu membayar hutangnya. Jadi kes yang seperti Al-As bin Wa'il As-Sahmi, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya Fiqh Sirah, ada sampai hari ini, sampai bila-bila pun ada. Orang yang jenis suka berhutang tetapi tidak mahu membayar hutangnya, bukan kerana tidak mampu dia, tapi memang jenis perangai dia, tuan-tuan. Jenis macam ni hati-hatilah, sebab dia macam Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Lalu lelaki tadi itu pun akhirnya minta bantuan kepada orang Mekah. Orang Mekah tak layan, akhirnya naik atas bukit Safa, kemudiannya dia menjerit sambil membaca syair. Dan saat ketika itulah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kasihan kepada dia. Tengok ada orang dizalimi. Sebenarnya bukan semua orang daripada kalangan orang musyrik itu, masyarakat jahiliyah itu tidak peduli. Ada daripada kalangan mereka yang sukakan keadilan. Jangan kita sangka orang ni semua sama je, tuan-tuan. Ada yang sukakan kepada keadilan. Jadi akhirnya dia tengok orang yang dizalimi ni, kemudiannya dia pun mengisytiharkan untuk ditegakkan keadilan kepada lelaki tadi. Maka terjadilah perjanjian yang disebutkan perjanjian Al-Fudul ataupun Hiflul Fudul. Hebatnya perjanjian ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut serta dalam perjanjian tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji perjanjian itu. Jadi kisah Al-As bin Wa'il itu kisahnya orang yang suka berhutang tetapi tidak mahu membayar hutangnya. Jadi Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu masa Islam dia, tuan-tuan, pernah dikejar oleh orang musyrikin Mekah. Jadi yang menjadi pelindungnya bapa saudara dia inilah Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Jadi Al-As ni, tuan-tuan, telah dibunuh oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dalam peristiwa peperangan Badar Al-Kubra. Ini yang sebut iman. Cintakan iman melebihi cintakan hubungan darah, hubungan adik beradik, hubungan anak saudara dengan pakcik dia.
Ni sampai tahap macam tu. Bila jadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ianya akan menjadi musuh dia. Subhanallah. Sehebatnya para sahabat, memang teruji keimanan. Memang teruji, tuan-tuan. Apatah lagi musuh tu adalah adik-beradik. Jadi sahabat-sahabat ni telah membuktikan keimanan mereka. Keimanan yang sungguh luar biasa, tingginya iman. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga teruji masa dalam peristiwa ni, sebab anaknya berada di pihak musyrikin. Anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bernama Abdul Rahman. Tapi kemudiannya Abdul Rahman ni memeluk agama Islam. Cuma masa ketika itu dia bersama dengan pihak musyrik, bersama dengan orang-orang kafir yang ketika itu masih berada di pihak orang-orang musyrikin. Katanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada anaknya ini, "Mana harta bendaku hai si kotor?" Kata Sayyidina Abu Bakar, walaupun itu anak dia. Subhanallah. Tapi sebab masa tu anak dia masih lagi musyrik. Jadi orang musyrik ini, Quran sebut innamal musyrikuna najas. Dia kotorlah, tuan-tuan, najis, kan? Jadi Sayyidina Abu Bakar sebut, "Di mana hartaku wahai si kotor?" Masa tu masih musyriknya. Lalu Abdul Rahman menjawab kepada bapanya ini, "Tak ada yang tinggal kecuali senjata dan hulu kapak dan pedang yang membunuh serat-serat uban." Itu peristiwa yang kelima. Setakat itu yang diceritakan oleh penulis tentang Sayyidina Abu Bakar menghadap anaknya ataupun berhadapan dengan anaknya. Peristiwa yang keenam, iaitulah kisah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Apabila kaum musyrikin melepaskan senjata dan menjadi orang tawanan, maknanya dah habis, perang tamat, orang musyrikin tewas, mereka meletakkan senjatanya dan menjadi tawanan-tawanan. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di bangsalnya. Nabi SAW duduk tempat khusus baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah dibina khusus, bangsal Nabi SAW, tempat panglima lah, tuan-tuan. Apa-apa arahan, kan, apa-apa kan yang bakal disampaikan, semuanya akan menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sementara seorang sahabat namanya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari radhiyallahu anhu berdiri di hadapan pintu bangsal Rasulullah SAW tu. Dia memang jaga Nabi, dia memang kawal akan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sememangnya beliau ini teramat-amat cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa peperangan Badar ni, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tanya wakil Ansar, Nabi SAW tanya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, dia pemimpin Ansar. Dia memang seorang pemimpin yang sangat disegani, yang menjadi ikutan ramai orang yang sangat baiklah. Peristiwa bagaimana sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekumpulan satu kampung memeluk agama Islam tu peristiwa Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Jadi tuan-tuan, memang seorang pemimpin yang sangat disukai oleh orang ramai. Jadi suku Madinah tu memeluk agama Islam kerana Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Dia ajak satu kampung masuk Islam. Jadi memang sangat besar jasanya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah bagaimana orang-orang Madinah ni dia segerombolan masuk Islam tu antaranya kerana pimpinan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Begitu juga dalam peperangan Badar, dia juga yang menjadi penyokong kuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terus berjuang dalam peperangan Badar Al-Kubra.
Muslimin para jemaah sekalian, dia duduk di hadapan bangsal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga Nabi, kawal Nabi. Jadi tengok ada sekumpulan para tawanan yang telah meletakkan senjatanya, pihak musuh lah, orang musyrikin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok wajah Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, berkerut wajah dia apabila melihat para tawanan ni. Tengok muka tawanan, rasa wallahu alam benci, mungkin sampai berkerut wajahnya, punya tak sukanya kepada orang yang menjadi musuh Allah dan Rasul. Jadi memang tak ada simpan sifat belah ihsan lah, tak ada kan? Sebab apa? Sebab mereka ni musuh Allah dan Rasul. Tak ada dah, tak ada cinta-cinta, tak ada sayang dah. Jangan kata sayang, belas kasihan tak ada dah. Macam tu. Sebab apa? Sebab mereka ni menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Bila musuh Allah dan Rasulnya, maka itu adalah musuh mereka. Subhanallah. Ini yang namanya kan, benci kerana Allah, marah juga kerana Allah. Bukan kerana peribadi, tapi kerana Allah. Bila dia jadi musuh Allah, maknanya dibenci Allah, jadi dia pun benci sama. Kalau Allah Ta'ala murka kepada dia, kepada musuhnya, ini orang musuh Allah kan, orang-orang kafir yang menjadi musuh kepada agama Allah SWT, sekaligus mereka ni pun turut menjadi musuh kepada mereka. Jadi tengok para tawanan ni, musyrik ni, berkerut wajahnya apabila dilihatnya tawanan-tawanan itu. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Memang Sayyidina Sa'ad ni memang seorang yang memiliki akhlak yang sangat luar biasa, orang baik sungguh. Sayangnya ke Nabi luar biasa. Jadi Nabi SAW kata kepadanya, demi Allah, hai Sa'ad, nampak gayanya engkau seperti tidak suka apa yang dilakukan oleh mereka. Macam tengok tak suka kan, para tawanan ni. Lalu Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu menjawab, demi Allah, benar wahai Rasulullah. Benar, maknanya memang tak suka, tak suka tengok para tawanan ni, musuh-musuh Allah. Kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, inilah peristiwa pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan padah kepada orang-orang musyrikin. Peperangan Badar lah yang menjadi ibarat penentuan juga. Kalau sebelum ni mungkin orang-orang musyrikin senantiasa sahaja menyakiti orang-orang Islam, bahkan ada daripada kalangan orang Islam yang dibunuh. Bahkan dah berhijrah pun orang musyrikin sentiasa buat kacau keamanan bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi bila mana peperangan Badar Al-Kubra, seolah-olah dia menjadi penentuannya, yang menjadi penentuan padah kepada orang-orang musyrikin. Kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, inilah peristiwa pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan padah kepada orang-orang musyrikin. Demi Allah, katanya, sesungguhnya saya lebih suka jika orang-orang yang melakukan kesyirikan itu dibunuh sahaja daripada dibiarkan hidup. Itu kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Jadi menunjukkan tahap keimanannya. Bencinya itu kerana mereka ni adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bencinya di atas perbuatan syirik mereka, bencinya di atas mereka ni yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Ini yang disebutkan sebagai marah kerana Allah, benci juga kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, peristiwa antara peristiwa mukjizat, mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari itu, peperangan Badar,
pedang Sayyidina Ukashah bin Mihsan Al-Asadi putus. Punyalah semangat perang, tuan-tuan, sampai putus pedang. Putus, wallahu alam, terbelah dua barangkali. Putuslah, jadi tak boleh. Tak boleh nak teruskan lah. Jadi dalam peperangan ni kan, dia maknanya pentingnya ada senjata kan, pentingnya ada senjata. Subhanallah. Lalu dia pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan kepadanya sebatang kayu, yang mana kayu itu dibuat untuk penggaruan unta perang. Jadi sebagai benda untuk garu unta-unta, unta yang join sama dalam peperangan ni. Jadi digunakan kayu ni untuk garu unta tersebut. Wallahu alam, ada tempat, ada juga kan penggaruan dia, ada alat garu. Jadi ini kan mereka yang penjaga unta dia tahulah. Yang biasa jaga haiwan dia tahulah apa yang nak dibuat kan. Dia garu nampak boleh jadi dia tahu dia punya binatang ternakan dia ni, binatang peliharaan dia ni gatal sana sini, jadi ada alat garu, tuan-tuan kan. Jadi kayu tu digunakan untuk penggaruan unta. Jadi kita mungkin tak sampai tahap tu lah, tak tahu mungkin. Jadi Arab ni semua bab dia tahu, sebab dia jaga unta. Dia tuan kepada unta. Jadi unta gatal pun dia ambil tahu, dia ambil maklum. Kan? Subhanallah. Ni jaga sungguh lah ni kan. Kadang-kadang ada pasangan suami isteri, tuan-tuan, bukan setakat urut suami kan, garu suami pun ada. Maknanya sampai tahap macam tu. Maknanya jaga sungguh lah tu, insya-Allah. Garu sekali, suami gatal garu. Nampak suami tu tergesek-gesek je dekat tiang. Nak garu tak sampai belakang tu. Jadi isteri yang solehah ni, subhanallah, tolong garukan, tuan-tuan. Jadi ini pahala lah sebenarnya, insya-Allah kan. Sampai tahap macam tu solehah mudah-mudahan. Jadi kan bukan sekadar urut kan, tapi garu sekali. Baik. Nanti kan boleh sama-sama praktiskan, insya-Allah. Jadi subhanallah, tahap mereka ni jaga unta-unta tersebut sampai ada alat penggaruan unta. Kalau kita mungkin tak cara dah, tak tahu kan, memang tak tahu ada alat garu. Kan? Ada alat garu untuk binatang ni. Binatang peliharaan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapati ada kayu tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kepada dia, bagi kayu tersebut. Pedang dah patah, pedang dah putus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kayu, tuan-tuan. Ya Allah. Kalau kita dapat kayu, nak perang. Tapi sahabat ni kayu yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman mereka ni dia bukan calang-calang lah. Kalau kita apa bagi kayu? Apa bagi kayu? Nak perang, ni nak mati kan. Tapi sahabat ni subhanallah, apa sahaja kan. Nabi SAW bagi kayu, Nabi SAW bagi apa kan, dibawa kan, dibawa kayu tersebut. Ni nak sebut cerita mukjizat. Nabi SAW bagi kayu tersebut kepada sahabat Sayyidina Ukashah bin Mihsan Al-Asadi radhiyallahu anhu. Nabi SAW berikan kayu tersebut sambil Nabi SAW berkata, gunakan ini untuk berperang, hai Ukashah. Allahu Akbar. Tapi sahabat iman, dia kata iman apa sahaja, dia yakin sangat dengan Nabi SAW. Nabi SAW bagi pedang. Ada dalam peristiwa Nabi SAW bagi pedang peperangan Uhud. Rasulullah SAW berikan pedang kepada sahabat kan. Yang ni bagi kayu, tuan-tuan. Gunakan kayu ni untuk berperang. Dan Sayyidina Ukashah radhiyallahu anhu, apabila diambilnya kayu itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digunakan untuk perang kan. Kalau kita yakin, tak apa nak yakin dapat kayu, tapi sahabat ni dia punya yakin
Ini nama iman tuan-tuan. Yakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kayu tu dilibas kan, dalam perang dilibas. Tiba-tiba kayu tersebut bertukar menjadi sebilah pedang yang panjang. Subhanallah, tukar tu kan. Cerita ni bukan cerita kartun, ni memang tersebut dalam sirah Rasulullah SAW, tersebut dalam hadis. Kayu tu ni mukjizat lah kan. Kayu tersebut libah-libah, tiba-tiba kayu tu menjadi pedang panjang, kuat dan berwarna putih. Subhanallah. Ni bukan calang-calang punya pedang. Lalu dia pun menggunakan pedang itu untuk berjuang, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada orang-orang Islam, kepada umat Islam, dan antaranya kerana pedang tersebut. Hebat pedang ni. Ni bukan keris taming sari lagi. Kan, kalau keris taming sari, cerita Melayu kita, subhanallah, pegang taming sari itu memang tak lut dah. Kan, kena cocok ke, kena tikam ke, memang tak boleh dah. Siapa saja yang pegang tak tahu datang mana taming sari itu. Tapi cerita ni memang cerita betul. Taming sari tadi barangkali ada benarnya, ada tidak benarnya. Di manakah terletaknya kekuatan hang tuah? Kan, jadi tuan-tuan, itu Piramli tanya, di kerisnya kah ataupun di tenaganya kah? Jadi boleh jadi cerita tu betul tak betul hang tuah ni. Tapi ini cerita benar, tuan-tuan muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pedang tadi digunakan sehingga akhirnya umat Islam menang, sehingga pedang itu dinamakan sebagai pedang pertolongan. Subhanallah. Bukan taming sari lah, tak main taming sari. Ini memang betul pedang yang Nabi SAW berikan. Asalnya kayu buat penggaruan unta, kemudiannya diberikan kepada Sayyidina Ukashah. Akhirnya mukjizat Nabi SAW, pedang kayu tadi menjadi pedang sehingga menang peperangan. Dinamakan pedang itu sebagai pedang pertolongan. Kemudian Sayyidina Ukashah radhiyallahu anhu senantiasalah menggunakan pedang itu apabila menyertai mana-mana peperangan, sehinggalah dia gugur syahid dalam peperangan menentang orang-orang murtad, sedangkan pedang itu masih lagi berada di sisinya. Subhanallah. Muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila sahabat ni dapat satu pedang, satu benda lah kita sebut, yang sangat barakah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digunakan benda tersebut, dimanfaatkan dengan sebaiknya, disimpan, bahkan digunakan mana-mana peperangan. Ini bukan calang-calang pedang, lebih daripada taming sari lagi. Tapi itulah pelik cerita taming sari tadi. Pegang, siapa yang pegang tu memang tak lut lah. Tikam, kebal terus, tak boleh mati lah. Dan cerita tu wallahu alam, benar ke tidak wallahu alam. Tapi cerita ni, pedang yang Nabi SAW bagi tadi bukan kebal tuan-tuan, tak adalah sampai kebal. Tak ada pula kebal. Tapi sahabat ni punya jaga, mana-mana peperangan yang disertainya pasti akan dibawa pedang tersebut, dimanfaatkan dan digunakan untuk menentang musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dah namanya pedang, memang gunanya semasa peperangan lah, bukan untuk simpan. Pedang ni lawan musuh, jadi untuk bunuh musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehinggalah akhirnya dia syahid menentang orang-orang murtad, sedangkan pedang itu masih lagi berada di sisinya. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, peristiwa yang ke-8. Selepas peperangan tamat, Sayyidina Mus'ab bin Umair Al-Abdari radhiyallahu anhu terserempak dengan saudaranya. Saudaranya ni maksudnya adik-beradik dia lah. Boleh jadi abang dia ataupun adiknya. Biasa Arab disebut akh. Akh ni maknanya adik-beradik lah tuan-tuan. Dia tak ada istilah abang, tak ada istilah adik, disebut akh. Kalau adik-beradik perempuan ukht,
kan, ukht ada ta di situ. Biasa kita nak faham kan, abang ke ataupun adik, biasa kita tambah dengan akhu kabir, abang besar, istilahnya maknanya abang lah tu kan, saudara besar maknanya, itu maknanya abang. Tapi bahasa Arab dia tak ada abang, dia sebut akh, saudara. Jadi terjemahan di sini dia terserempak dengan saudaranya, maknanya adik beradiknya. Boleh jadi ini adalah adik dia ataupun abangnya, wallahu alam, yang turut terlibat memerangi tentera Islam. Maknanya dia jumpa bertemu dengan adik-beradiknya, adiknya dalam peperangan Badar Al-Kubra. Sayyidina Mus'ab bin Umair Al-Abdari radhiyallahu anhu, dia terkenal yang sebelum Islamnya seorang yang sangat tampan. Wajahnya dikatakan persis wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia seorang yang sangat kaya, tuan-tuan. Di bumi Mekah ni, kalau sebelum dia Islam kan, sebelum dia memeluk agama Islam, dia orang yang sangat tampan, orang yang paling kaya. Kalau dia jalan tu memang mata semua menghala ataupun tertumpu kepada dia radhiyallahu anhu, memang tampan sungguh. Tapi ujian dia bila Islam dia, subhanallah, disiksa dengan siksaan yang dahsyat, tapi tetap iman kuat, iman teguh. Dialah yang dihantar Nabi SAW pergi ke Madinah Al-Munawwarah menjadi duta Islam, yang antara faktor Islamnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang kita ceritakan kisahnya tadi. Satu kampung masuk Islam, antara asbab Sayyidina Mus'ab bin Umair Al-Abdari radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Mus'ab bin Umair ni, dia jumpa adik dia, iaitulah Abu Aziz bin Umair. Ketika itu saudaranya ini telah diikat tangannya oleh salah seorang Ansar. Bila tengok adik kena ikat, tuan-tuan, apa kata sahabat ni, apa kata Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu? Dia kata kepada orang Ansar itu, ikatkan tanganmu bersama dia erat-erat. Kerana dia ini ada ibu yang kaya. Mudah-mudahan ibunya akan membayar tebusannya kepadamu. Lalu Abu Aziz berkata kepada Sayyidina Mus'ab bin Umair, inikah pesannya yang hendak engkau sampaikan kepadaku? Sayyidina Mus'ab bin Umair menjawab, dia ini lelaki Ansar, adalah saudaraku, bukannya kamu. Walaupun dikatakan begitu, kata Sayyidina Mus'ab bin Umair, ini saudaraku, maknanya orang Ansar ni saudaraku, saudara seagamaku, bukannya kamu. Walaupun dia adik-beradik dan sedarah sedaging, tetapi dia menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan jadi musuh lah. Muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, maka demikianlah beberapa kisah yang disebutkan di dalam kitab Rahiqul Makhtum berkenaan tentang tingginya keimanan para sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in saat berhadapan dengan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana musuh-musuh mereka ni adalah daripada kalangan adik-beradik dan keluarga yang terdekat, tetapi keimanan mereka yang tinggi melangit itu subhanallah mengatasi dan sayangnya kepada adik-beradik, hubungan kekeluargaan berbanding dengan hubungan persaudaraan adik-beradik. Jadi tuan-tuan muslimin para jemaah sekalian, insya-Allah mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengambil i'tibar daripada bicara sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah para sahabat baginda ridwanullahu taala alaihim ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah ada kesempatan kita sambung lagi tentang kisah-kisah yang selanjutnya. Wallahu Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu dahulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala kekurangan, kelemahan daripada diri saya sendiri. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.